Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru lillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Al-aslu tsani fi zakati was sadaqati. Asal yang kedua pada menyatakan tentang zakat dan sedekah. Alhamdulillah para hadirin sekalian. Syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat yang penuh barakah ni, dengan sudah moleknya tajuk khutbah iaitu tentang zakat. Maka kamu duk pilih tengok kita apa yang sesuai nak buat jadi tazkirah pada siang hari ini sebelum daripada kita masuk khutbah. Ambo pilih satu kitab namanya Al-Arba'in fi Usuluddin. Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 pada menyatakan teras di dalam agama. Ini kitab ni karangan bagi Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi mudah-mudahan setakat mana yang setempat kita baca pada siang hari ini dapat manfaat pada kita, terutamanya kita yang mempunyai kewajipan berzakat. Kalau kira tahun Syamsiah ini nak hampir orang panggil cukup haul, setahun. Ada orang dia ikut tahun Qamariyah, ikut tahun Qamariyah boleh, ikut tahun Syamsiah pun boleh. Ya betulnya ialah haulnya ialah setahun, dan apabila ada nisab maka wajiblah ke atasnya oleh mengeluarkan zakat. Baik. Kata Imam Ghazali rahimahullah, al-aslu tsani, asal yang kedua fi zakati was sadaqati, pada menyatakan tentang zakat dan sedekah. Sengaja Imam Ghazali letak yang kedua kerana memang di dalam Al-Quran tu perintah Allah Ta'ala zakat senantiasa atau banyak diiring daripada sembahyang. Aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan olehmu akan sembahyang dan keluarlah olehmu akan zakat. Kata ulamanya, kenapa diiring ke semaya kemudian perintah zakat? Ini isyaratun, sebagai isyarah, i'lamun bi khafiyin, pemberitahuan dengan secara halus bahawa ibadat atau perintah Tuhan kepada kita beribadat ni tidak hanya dengan Tuhan saja dak. Yang ini mesti juga kita tu mengambil berat tentang urusan manusia sesama kita. Karena perintah aqimus shalah, dirikan olehmu akan sembahyang, itu langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena asmaya ni didirikan untuk ingat kepada Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini ialah Allah, tidak ada Tuhan sebenar melainkan aku, maka ibadat atau abdi jadilah hamba hanya kepada aku, dan dirikan sembahyang untuk ingat akan daku. Jadi semaya itu ialah hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Sebab itu dikatakan as-salatu mi'rajul mu'minin wa tariqatul lil muttaqin. Semaya itu ialah mi'raj orang mukmin,
dan jalan oleh muttaqin. Nah, jalan menuju Allah dan mi'raj untuk hampir hati qarib taqarrub ila Allah. Kemudiannya wa atuz zakah, ini perintah Allah Ta'ala juga, tapi bukanlah zakat tu Allah Ta'ala guna bukan bagi duit zakat tu kepada Allah, bahkan sudah ada dah innamas sadaqatu lil fuqara, nah ila akhiril ayah. Hanya sahaja zakat tu untuk fuqara wal masakin, nah ila akhir asnaf dipanggil itu, disebut dengan jelas dalam Al-Quran berapa golongan asnaf. Allah tidak berhajat dengan harta kita. Nah, bahkan dialah yang memberikan kepada kita harta. Nah, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dalam Quran ayat apa? Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu an yut'imun. Tidak Allah Ta'ala hendak daripada kita tu rezeki, dan tidak Allah Ta'ala hendak pada kita tu makanan, tidak. Bahkan dialah yang memberi rezeki. Dialah yang memberi kita milik sementara rezeki. Karena rezeki di sana tu ada beberapa pembahagian. Ada rezeki mau'ud, ada rezeki maksum, dan ada rezeki mamluk. Yang diperintah oleh Allah wa anfiqu mimma razaqnakum, itu dia panggil rezeki mamluk, rezeki yang kita milik, yang jadi hak milik kita sementara hidup. Apabila cabut nyawa daripada jasad, maka tidak lagi jadi hak milik kita, jadi hak milik ahlul waris kita sebagai pusaka dan sebagainya. Baik, maka ini isyarat hubungan kita dengan manusia tidak boleh kita lepas tanggungjawab. Jadi agama ni tidak hanya hablum minallah, hubungan dengan Tuhan saja, tidak, tapi diajar juga hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Walaupun harta betul benar kita yang usaha, kita yang berniaga, kita yang bekerja, lalu apabila cukup haul setahun dan ada nisabnya, maka bahagian yang lebih itu bukan lagi hak milik kita. Itu hak milik segala asnaf yang dulapan. Walaupun apa hak kita dah. Hikmahnya supaya kita tu dilatih, terkeluar ataupun terbebas daripada sifat al-bukhl, sifat kedekut kuping. Kerana harta ni adalah benda yang paling manusia paling sayang sekali. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Cinta mereka itu manusia akan harta sebagai cinta yang sangat banyak. Itu baik. Kata Imam Ghazali, al-aslu tsani, asal yang kedua, fi zakati was sadaqati, pada menyatakan tentang zakat dan sedekah. Jadi was sadaqat itu minat fil am alal khas. Itu zakat tu khas, sedekah tu umum. Karena sedekah tu masuk yang sunat, dipanggil sedekah juga. Kalau tabung jalan depan kita pun masuk duit 2 ya 3 ya, sedekah sunat. Zakat tu sendiri ialah sedekah dah, tapi dia panggil sedekah yang wajib. Yang itu dah. Qala Allah Ta'ala. Imam Ghazali bawa ayat Quran dulu sebelum dia nak percaya, nak syarah huraian panjang. Firman oleh Allah Ta'ala, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Masalul ladzina, perumpamaan orang yang yunfiquna amwalahum, yang berimpak, bersedekahlah akan harta-harta mereka itu, fi sabilillahi, pada jalan Allah. Perumpamaannya kamathali habbatin, seperti biji benih, ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang terbit daripada biji benih tadi itu 7 cabang, dan pada tiap-tiap 7 cabang tu membuahkan 100 buah-buah yang lain.
Nah, itu nak tunjuk kata mekarnya orang panggil subur. Sebab tu dikata az-zakah. Dia panggil apa? Dah lagi tak kata subur tu. Apa dah? Allahumma salli. Subur. Dah subur. Bahasa Melayu kata subur. Tak ingat Arab ni. Apa? Az-zakatul lughatan. Zakat secara bahasanya ialah kalau terjemah Melayunya subur lah itu. Ni. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ada Allah Taala Maha Kuasa untuk melipat kali ganda lagi. Subur harta sedekah kita tu bagi siapa yang Allah Taala kehendak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, halakal aktsaruna, telah celakalah oleh kebanyakan manusia, illa melainkan man qala bil mali, mereka yang berkata iaman dengan hartanya, hakadha. Apa maksud? yakni mereka yang menggunakan harta dia tu sarrafahu fi wujuhil khair, menggunakan harta dia tu pada segala jalan-jalan kebaikan. Jadi perkataan Nabi kata mereka yang berkata dengan harta dia tu bagian-bagian tu dia panggil majazun anil fi'li. Nah, majaz daripada perbuatan. Jadi bukan hanya bercakap ailu saja tak, tapi buat sungguh, keluarkan sungguh harta dia tu untuk segala jalan-jalan kebajikan. Itu. Jadi Nabi kata halakal aksaruna, telah celakalah oleh kebanyakan manusia, illa melainkan hak tidak halak, tidak celakanya ialah man qala bil mali, mereka yang menggunakan dengan hartanya hakaza ai ila wujuhil khaira, kepada segala jalan-jalan kebaikan. Habis. Kemudian kata Imam Ghazali, fa'lam, ketahuilah olehmu, mana utlubul ilma hatta tata'allam, kamu tuntutlah ilmu sehingga kamu mengetahui, anna infaqal mali fil khairati, sesungguhnya membelanjakan harta pada segala kebajikan tu ialah ahadu arkanid dini, ialah salah satu daripada rukun-rukun bagi agama. Itu dah. Jadi kita belanja harta kita tu kepada jalan kebaikan, itu salah satu daripada rukun-rukun agama. Yang dimaksud di sini ialah zakat lah. Nah, kerana zakat itulah orang panggil hak jadi rukun bagi agama atau rukun Islam, yang termasuk kita. Wa innama, dan hanya saja sirru taklifi bihi, rahasia ditaklif, diberatkan kita dengan ibadat harta keluar bagi orang sedekah. Nah, ba'dama yartabitu bihi, kemudian daripada harta tu diikat dengan dia, maknanya sudah jadi milik kita dah. Apakah orang panggil rahasianya? Min masalihil biladi wal ibad, ialah setengah daripada perkara yang memperbaikkan akan negara dan hamba-hamba rakyat jelata. Wasaddil khallati, dan menutup kepayahan, wal faqati, dan kesusahan. Annal mala, ialah bahawasanya harta itu mahbubul khalqi, ialah kekasih manusia. Nah, harta itu sebab hamba sebut tadi lah. Tuhan kata, bukan hamba disebut, Tuhan kata sendiri, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Cinta mereka itu manusia akan harta sebagai cinta yang sangat banyak. Maka oleh kerana harta tu kita kasih sungguh, saya sungguh. Wa hum ma'muruna bi hubbillahi, padahal kita hamba ni disuruh dengan cinta kepada Allah. Wa yad'una al-hubba bi nafsil imani, dan mendakwalah mereka itu manusia tu akan cinta dengan diri iman tu. Mana kita tu dakwa kata kita orang beriman. Kalau gitu faju'ila badlul mali mi'yaran li hubbihi, maka syarak jadikan orang panggil kehilangan harta kita tu kena keluar bagi kau tu sebagai mi'yaran, sebagai timbang tara
timbang neraca, lihubbihim bagi cinta mereka itu. Tengok. Jadi mengeluarkan harta kita sedekah sama ada hak sunat ke atau hak wajib ke, itu sebagai mi'yar, sebagai mizan, sebagai timbangan, neraca, yang menimbangkan antara berat cinta kita kepada Allah atau cinta kita kepada harta. Wa imtihanan, dan sebagai cubaan, ujian, lisidqihim, bagi benar mereka itu manusia, fi da'wahum, pada dakwi mereka itu. Kita dakwah kan, kita kasih pada Allah, kasih pada Rasul, buat program cinta Rasul, macam-macam lah. Maka ibadat sedekah, ibadat zakat ni sebagai imtihanan, sebagai cobaan, ujian, tentang benar tidak pada dakwah mereka cinta kepada Allah dengan Rasul. Jadi tabung hak lalu depan kita tu ujian tu. Ujian orang panggil. Benar tak kita ni cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, pada dakwah kita. Tu. Karena bila kita tu cinta pada harta sebagai cinta yang sangat banyak, lalu Tuhan kata, wa anfiqu, infaklah, sedekahlah, wa atuz zakah, keluarlah oleh muatal zakat. Maka ketika itu cinta kita kepada Allah tu dicoba, diuji. Apakah berat cinta pada Allah atau cinta pada harta? Ada Imam Ghazali sebut ni, betul awal tu ya. Baik. Fa innal mahbubati, kerana sesungguhnya kekasih, benda yang dikasih, mahbubati ini mana sesuatu yang dikasih, kekasih, kulluha, semua kekasih, tubzalu li ajlil mahbubi aghlabi hubbuhu alal qalbi. Hilang kekasih itu ialah perkara yang sangat berat pada hati seorang yang mengasihi. Kayak gitu. Berat, aduh, salah akak RM50 nak akak RM5 ya, salah yang akak RM50. Aduh, getar tangan dah. Tu memang dah. Memang kekasih itu dia akan harta sebagai cinta yang sangat banyak. Maka kekasih kita yang sebenar-benar itu ialah harta, fulus. Itulah kekasih Jawa hak sebenar, marka hak sebenarnya. Kekasih sungguh. Maka hilang kekasih ni, itulah yang paling berat sekali di dalam hati seorang kekasih. Kalau gitu terbahagi dia kata. Fanqasimal khalqu fihi ila thalathi tabaqatin, maka terbahagilah manusia pada urusan zakat dan sedekah ni kepada 3 tabaqat, 3 martabat. 1, at-tabaqatul ula, peringkat yang paling tinggi sekali ialah al-aqwiya'u. Orang yang hak gagah-gagah. Gagah sini bukan gagah tubuh, body besar, kata main gym kuat tu, bukan. Jiwa dia tu, iman dia tu, kasih dia sungguh tu hanya memang betul-betul Allah. Lagu mana sifat dia? Wa humul ladzina anfiqu jami'a ma lihim. Mereka itu ialah orang yang mensedekahkan jami'a mali, atas sekalian harta mereka itu. Walam yadakhiru, dan tidak simpan mereka itu li anfusihim, untuk diri mereka itu syai'an, sikit pun tak simpan. Ni tak jumpa boleh kata tak ada lah. Payah dah nak jubuknya. Tu tak simpan langsung tak simpan. Fahaula'i sadaqu ma'ahadullah alaihi minal hubbi, maka mereka itu
bersedekah mereka itu akan harta yang diberi oleh Allah Ta'ala dari kerana cinta, kama fa'ala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, seperti mana barang yang telah mengerja, berbuatlah oleh Abu Bakar As-Siddiq, iz ja'a bimalihi kullihi, ketika mana datanglah ia Abu Bakar As-Siddiq dengan hartanya semua sekali. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bertanya kepada Abu Bakar oleh Rasulullah tanya kepada Abu Bakar, madza abqaita li ahlika, apa hak kamu tinggal daripada harta kamu tu untuk keluarga kamu? Faqala, jawab Abu Bakar, Allah wa rasulahu, aku tinggal akan Allah dan Rasulnya. Payahlah nah. Kalau kita kak ada lagi dalam akaun, banyak lagi, jangan bimbang Ustaz, ada banyak lagi harta saya dah, ada nah, tinggal apa untuk keluarga kamu? Faqala Abu Bakr, Allah wa rasulah, aku tinggal Allah dan Rasul. Wa qala li Umar, dan bertanya Rasulullah tanya kepada Sayyidina Umar pun bawa juga harta dia. Madza abqaita li ahlika, apa yang kamu tinggal kepada keluarga engkau Umar? Qala, jawab Sayyidina Umar, mislahu, seumpama apa aku sedekah ni. Mislahu ay mislama ataituhu bihi, seumpama harta yang aku bawakan dengan dia dengan harta tadi. Ini sebanyak mana aku sedekah sebanyak ni, sebanyaknya jugalah aku tinggal kepada anak bini aku. Itu Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar kata tabaqatus saniyatu, dia duduk di bawah. Jadi hak tertinggi sekalinya ialah aqwiyah, iaitu seperti perbuatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tak tinggal sikit pun. Tu payah tu. Baik. At-tabaqatus saniyatu. Dan peringkat yang kedua pula al-mutawassituna, ialah peringkat yang pertengahan. Lagu mana peringkat yang pertengahan ni? Wa humul ladzi, dan mereka itu orang-orang yang lam yaqdiru ala ikhla'il yadi 'anil mali, tidak mampu mereka itu sunyi tangan dia ataupun pemilikan dia daripada harta daf'an wahidatan, kerana sedekah sekaligus tidak boleh. Kena ada juga duit simpan sikit. Walakin akan tetapi amsakuhu, mereka simpan harta tu la litana'umi, bukan untuk bernikmat-nikmat, bukan. Tebal, bahkan lil infaqi, untuk bersedekah juga. Tapi bila inda zuhuri muhtajin ilahi, ketika zahir orang yang berhajat kepada harta tersebut. Ini ada Sayyidina Umar, itu dah. Nak kosong tu harta tu tak mampu. Nak sedekah sekaligus tu tak boleh. Kena ada juga dalam poket sikit-sikit. Mana kalau ada 50 riyal tu kak, masuklah tabung masjid 25 riyal. Separuh sipir sikit. Tapi sipir tu bukanlah li tanah umi. Tak lupa lah. Kita 25 riyal tu nak bedak nasi kedai lepas ni, air kopi bah ni lah, kedai kopi bah ni. Tak, bukan li tanah umi, balil infaq, bukan untuk sedekah juga. Tapi bila inda zuhuri muhtajin ilahi, ketika mana zahir yang orang yang berhajat kepada sedekah tadi. Tu faham, maka mereka ini yuqanni'una atau yaqni'una fi haqqi anfusihim, mencukupilah mereka itu pada hak diri mereka itu, bima yuqawwihim 'alal ibadah. Jadi harta untuk diri mereka tu sekadar untuk boleh buat amal ibadah, cukuplah. Tu untuk boleh makan anak bini, boleh mari semaya, tu lah, tu sahaja. Wa idza arada muhtajun, dan apabila datang ataupun melentangilah oleh orang yang berhajat, badaru, bersegeralah mereka itu ila saddi khullatihi wa hajatihi, bersegeralah mereka itu untuk menutup kepayahan dan hajat orang yang berhajat kepada harta tadi. Artinya golongan yang kedua ni, mereka tu sipir juga harta, tapi bukan untuk bermewah-mewah.
hanya untuk buat persediaan membantu orang juga, nak tolong orang juga. Dan mereka tu guna untuk diri mereka tu bima yuqawwihim 'alal ibadati, dengan apa yang menguatkan mereka itu di atas ibadat. Itulah. Itu dah. Walam yaqtasiru ala qadri wajibi minaz zakati, dan mereka tu tidak mensakatkan di atas qadar wajib daripada zakat mereka tu. Mereka tu bukan dia panggil tunggu nanti setahun cukup haul barulah nak sedekah. Tu sedekah wajib. Bukan. Bahkan terkadang mereka ni tak ada nisab, cukup haul pun tak ada nisab, nak macam mana? Nak zakat macam mana? Habis duit dia tu di sedekah dah. Tu dah. Base itu. Itu tabaqatus tsaniyah. Kemudian tabaqatus tsalisah, kata Imam Ghazali, ini hak banyak kita lah ni. Hamba ni. Tabaqatus tsalisah tu, peringkat yang ketiga manusia ni ad-du'afa'u, ialah hak lemah-lemah. Tu. Lagu mana hak lemah-lemah? Wa humul muqtasiruna ala ada'iz zakah al-wajibah. Wa hum, mereka ini Allah du'afa, Allah lemah iman ni, al-muqtasiruna, orang yang menentukan, mensakatkan, ala ada'iz zakatil wajibati, di atas menunaikan zakat yang wajib. Tabung masjid lalu pun dia tak bubuh. Bila setahun sekali baru nak sedekah. Sedekah apa? Sedekah wajib tu lah, zakat tu. Fala yaziduna 'alaiha, maka tidak mereka tambahkan lebih di atas yang wajib, wala yanqusuna minha, dan tidak mereka kurangkan daripada hak wajib. Betul-betul hak wajib ya. Ada berat ni betul-betul hak wajib saja. Ini hak lemah ni. Hak lemah sekali. Jadi kata Imam Ghazali, fahadhihi darajatuhum, maka inilah yang tersebut tadi tu ialah darjat segala mereka itu manusia di dalam bab harta-harta, dalam bab zakat sedekah. Wa badlu kulli wahidin ala miqdari hubbihi lillah, dan kesungguhan tiap-tiap satu daripada martabat tu itulah qadar cinta mereka kepada Allah Taala. Batulah Abu Bakar As-Siddiq tu, Nabi kata kalau ditimbang neraca iman Abu Bakar satu daun, kemudian iman seluruh umat ni pasti berat iman Abu Bakar lagi. Orang tengok setara mana dia dah. Itu sebab ibadat sedekah zakat ni ialah sebagai mizan atau mi'yar, timbang neraca yang mengukurkan tentang cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada harta, mana yang lebih berat. Boleh dakwa belaka, dia mau cinta, kawan cinta. Kawan cinta, kasih insan cinta Tuhan lah. Boleh kajak belaka lah. Tapi buktinya ialah pada sedekah. Itu pada ibadatul mal, ibadat harta, itu menjadi mi'yar dan mizan, miqdari hubbihi lillah, sebagai timbang qadar cinta saya itu kepada Allah Ta'ala. Baik. Wa ma araka taqdiru ala darajatil ula wa sanati, dan jangan lihat engkau akan qadar darjat yang pertama dan yang kedua, jangan. Terus tengoklah Imam Ghazali kata, jadi kalau tengok darjat pertama kedua tadi itu letih lah kita penat. Walakin akan tetapi kata Imam Ghazali, ijtahid, bersungguhlah olehmu hatta tujawiz darajat as-salisah, sehingga engkau tu melepasi daripada darjat yang ketiga, ila awakhir tabaqatil muqtasidina mutawassitina, sehingga kepada akhir tabaqat yang ditujukan oleh mereka itu sekalian orang yang pertengahan. Fatazida 'alal wajibi walau syai'an yasira, maka hendaklah engkau tambahkan ibadat sedekah kamu lebih daripada hak wajib, walau daripada sedekah yang sedikit. Fa innal iktifa'a bi mujarradil wajibi haddul bukhala'i,
Kerana sesungguhnya orang yang memada dengan semata-mata zakat yang wajib, itu haddul bukhala, itu batasan orang yang bakhil-bakhil. Abang tu baru tahu, oh patut tok guru ayat dulu. Orang hok keluar zakat ni, nah, walau juta sekalipun keluar zakat, mak dia kata ni duit zakat saya ni 80 bilion USD yang tu. Oh banyak. Tu orang Saudi ni, kan? Tu 80 bilion USD dia tu peruntukan untuk diagih ke seluruh dunia Islam. Bukan seluruh duit zakat dia 80 bilion USD, bukan. 80 USD itu sahaja daripada duit zakat dia tu untuk diagih. Kaya sungguh. Lagu mana untung tak tahu orang ni. Berok dalam jamban mahal kali. Tapi apabila keluar hak wajib, hak zakat, hak wajib tu, jangan duk berasa dia. Masya Allah, pemurahnya saya. Pemurah apa? Mungkin hak wajib. Nah, macam kita lah, semaya 5 waktu je cukup-cukup. Sunat ba'diyah, qabliyah tak ada buat apa, kapit fardu tak kapit fardu, witir, duha, tahajud tak buat. Hanya 5 waktu lah kita semaya, cukup-cukup hak wajib saja. Apa kita nak rasa kita seorang yang banyak semaya? Nah, Masya Allah, banyaknya saya semaya 5 waktu. Lagu tu lah. Tentu sekali tidak lah. Mesti kita tahu malahnya aku 5 waktu. Nah, sunat ba'diyah, qabliyah, rawatib tak buat. Nah, sunat witir tak buat, sunat duha ke sunat tahajud ke apa tak buat, belaka subuh pun kejut dah tu. Tiba-tiba dengan semaya 5 waktu hak wajib, cukup-cukup 5 waktu, rasa Masya Allah apik ke saya ni, kuatnya gitu lah. Tak pernah sabar lah kita keluar harta zakat saja, tabung masjid surah lalu kita buat siap liasnya. Tak ada sikit pun nak keluar duit hak sunat tu. Maka tiba-tibanya kita rasa kita pemurahnya saya keluar duit zakat. Rasa tu lebih tu ni. Hak tu hak wajib dah. Tu maka sebab tu kata Imam Ghazali, kita kena usaha tambah sikit. Fatazida 'alal wajibi walau syai'an yasira. Maka kita sedekah tu lebih sikit di atas hak wajib, walaupun dengan sedikit harta. Nah, salah akak 50 ya tak apalah, masuk balik ambil 5 ya tak apa. Bubuh juga lah tabung masjid. Nah, biar hak tidak wajib pun kita usaha juga sikit. Sebab apa? Fa innal ittifa'a bi mujarradil wajibi, karena sesungguhnya memada dengan semata-mata keluarkan sedekah yang wajib, iaitu zakat tu sedekah yang wajib, itu haddul bukhala, ialah batasan, batas orang-orang yang bakhil. Sedangkan kita itu disuruh berlindung dengan Allah Ta'ala daripada sifat al-bukhlu. Wa a'udzubika min apa? Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhli. Wal bukhli, minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada sifat kedekut. Tapi sebenarnya kedekut ni perspektif kita kepada orang, hasil daripada kita punya sifat hak jahat juga dalam perut kita, tomok dia panggil. Nah, sebab tu kita boleh kata itu kedekut. Pasal kita tu ada sifat tomok. Apa tomok? No, apa hak ada di tangan orang lain. Sebab tu dia jadi ada bukhl, ada bakhil, kedekut tu sebab kita sendiri tu ada tomok. Lepas tu kalau kita ngaji kita tasawuf tinggi-tinggi sikit lah. Kalau tasawuf fardu ain tu ya kita bicara juga sifat mazmumah supaya kita kikih keluar. Kalau tasawuf mereka mutawassit sikit ni, tidak mereka tinggi sangat, mukasyafah tu tidak. Nah, ia tak akan bicara tentang sifat kedekut, tapi yang dibicaranya ialah sifat tomok. Supaya kita tu buat sifat tomok dalam hati kita. Tomok ni apa? Nak harta sesuatu hak ada di tangan milik orang lain. Ngak tengok orang pakai kereta bawa ngak wasan. Masa kisah tak sedap ada. Nah, tu pak kita pergi sendiri dia minta sikit tu. Demo nak buat 200 pun kedekut. Kereta baru boleh beli. Start lah mulalah buka kedekut tu. Pasal kita sendirinya tomok. Cuba kalau kita tidak tomok, tak bunyi kedekut tu. Tengok orang pun tak selera, tak lalu dah. Itulah gitu. Itu daripada perspektif tasawuf tu gitulah. Nah, dia banyak celah diri.
Ia celah diri sendiri. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iyas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Ni surah Muhammad ni. Ayat dia sebelum tu nya panjang. Ya, tengok oleh Quran. Tu. Ayat sebelum tu dia kata innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Hanya saja tidak ada dah hak lain. Kehidupan dunia itu ialah permainan dan melalaikan. Wa in tu'minu wa tattaqu, jika beriman kalian dan bertakwa kalian, yuktikum ujurakum, kalian akan diganjari pahala-pahala kalian. Wala yas'alkum amwalakum, dan Allah tu tidak meminta daripada harta-harta kalian. Barulah mari ayat ni. Iyas'alkumuha, kalau Tuhan minta harta daripada kamu, fayuhfikum. Lalu Tuhan nak, kalau Tuhan kata Tuhan belakang tak ada nisak-nisak, harta kamu cari semua mu kena bagi kepada kepada Allah hak Tuhan tentu tu lah. Fakir miskin, fuqara wal masakin, dia apa semua. Tabkhalu, nescaya kamu akan jadi kedekut, bakhil. Wa yukhrij adghanakum, dan kamu akan menampakkan orang panggil keiri hatian kamu kepada orang fakir miskin. Iyalah. Memang dah. Tu. Jadi sebab tu Tuhan buat nisak. Tidak semua dah. Kalau Tuhan paksa iyas'alkumuha, kalau Tuhan paksa harta-harta tu Tuhan sayuhfikum semua, jangan tinggal sikit pun. Tak ada nisak-nisak. Mu dapat utus tahun sejuta mengenai gaya lain, tabkhalu, sudah lah, jadi bakhil lah. Wa yukhrij adghanakum, dan kamu akan mengeluar, menzahirkan oleh panggil sifat kedengkian kamu kepada fakir miskin. Sedaklah dia duk koyak kaki, pakai duit boleh ke dia belaka, kita hak lelah cuba cari duit ni. Maka Tuhan tahu sifat kita. Ha antum haula'i tad'una lidzu'a, ha antum. Ingatlah kalian semua, haula'i, kalian tu ialah orang-orang yang tud'auna litunfiqu fi sabilillah, orang-orang yang diserukan mereka itu kepada jalan Allah. Faminkum, maka setengah daripada kalian, man yabkhalu, mereka yang kedekut. Ada yang mereka yang kedekut. Wa man yabkhal, maka barang siapa yang kedekut, fa innama yabkhalu an nafsih, maka dia sebenarnya kedekut dengan diri sendiri itu. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara, Allah tu maha kaya, tak berhajat sikit pun pada harta kamu. Kalianlah yang sebenarnya berhajat kepada Allah. Sekali Allah Ta'ala nak tarik, boleh je. Banyak gitu. Dulu kaya, zakat hak wajib pun tak keluar, jangan kata sunat. Lepas jatuh jadi bankrupt, barulah kalulah aku sedekah, tak suka cek lah. Duk mawah kalu, tak jadi apa dah. Sebab tu kita sedekah ke apa ni, jangan tumbuh hati kaya. Dah tengok. Wa in tatawallau, jika kalian berpaling daripada perintah Allah, yastabdil qauman ghairakum, pasti Allah tukarkan akan kaum selain daripada kamu, summa la yakunu amsalakum, dan mereka tidak akan berhaka seperti berhakanya kalian semua. Itu adalah ayat Quran hak penuh. Jadi Tuhan nak kata, sebab tu ada orang panggil nisabnya, ada orang panggil sedekah wajibnya, sedekah sunatnya, kepelbagaian dalam sedekah tu sendiri, pada hukumnya wajib, pada hukumnya sunat, ada wakaf, ada sedekah infak biasa, macam-macam. Itu kerana Allah Ta'ala maha mengetahui kita tu sangat sayang pada harta, sangat. Baik, habis itu fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah kalian, kata Imam Ghazali, Allah yang qadiya alaika yaumun, bahawa tidak habis ke atas engkau oleh satu hari, jangan dalam sehari itu illa melainkan wa tatasaddaqu bi syai'in wara al wajibi, melainkan dalam sehari itu kena sedekah juga
bukan hak wajib, hak sunat. Tu walau bikisrati khubzin, walaupun dengan separuh daripada roti. Tak ada ayah nak sedekah dah nanti ni. Nak sedekah hak duit berapa ni saya sangat beli roti bagi. Sedekah makan ke. Tu je lah tu. Fatarfa'u, maka terangkatlah engkau bizalika, dengan sebab demikian itu, antara jatil bukhala, daripada pangkat tuk haji kedeku bakir tak hidung asing. Ini dia. Nah, kalau dalam sehari tak ada langsung sedekah sunat, boleh tu kedeku tu. Tapi kalau tu hanya sedekah wajib saja, dia duduk di batah, hampir-hampir nak kedeku. Tidak kedeku. Pemurah pun tak duduk tengah-tengah. Tu maka nak jadi lepah, tidak kedekut, maka kita tu jangan hanya mencukupi keluar zakat yang wajib saja, jangan. Bahkan banyak juga sunat. Kalau tak ada ustaz nak sedekah sunat ke mana? Fa illam tamlik syai'an, maka jika engkau tidak memiliki sesuatu pun, falaisatis sadaqatu kulluha fil mali, maka bukan sedekah tu semuanya dengan harta. Lakin kalimatun tayyibatun, akan tetapi dengan kalimah yang baik, ngajar, wa syafa'atun, ataupun tolong. Tolong orang kita ni tak ada harta, tapi kita boleh tolong orang tu untuk dapat harta juga. Wa ma'unatun fi hajat, atau menolong pada hajat orang. Yalah juga, dia tak ada harta tapi dia tolong orang tu supaya dapat. Tu pun termasuk daripada sedekah juga. Habis itu. Kuat pada weh. Nampak lagi deh. Ada 6 minit ya. Baik, kita ambil secara rekah. Kemudian kata Imam Ghazali, wa hafiz, maka pelihara lah olehmu fi zakatika, pada zakat engkau hak wajib, wa sadaqatika, dan sedekah engkau hak sunat tu, ala khamsati umuri, yang memelihara pada zakat engkau dan sedekah sunat engkau tu di atas 5 perkara. Ni hak jaga zakat kita, sedekah kita. Mana al-awalu, yang pertama, al-israru, rahasia. Jangan kita nak sedekah tu habis panggil dengan wartawan TV3, TV9, habis channel parabola mana habis seluruh dunia. Jemput mari ni nak sedekah ni. Cek besar kepala gajah dia ni. Jangan. Al-israru, rahasia. Kenapa? Fa inna fil khabari, kerana sesungguhnya sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna sadaqata sirri, sesungguhnya sedekah sembunyi-sembunyi itu, tutfi'u ghadaban rabbi, menghapuskan kemarahan Tuhan. Kita ni banyak kan buat benda Tuhan nak marah. Maka kita sedekah senyap-senyap tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghapuskan kemurkaan Tuhan. Lagu mana sedekah senyap-senyap ni? Wallazi yatasaddaqu biyaminihi, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, bihaitsu la ta'lamu shimaluhu, dengan sekira-kira tidak mengetahuilah oleh yang kirinya, ma tunfiku biyaminihi, apa yang diinfak dengan tangan kanannya. Itu mana susu tangan sebelah gitu, maknanya artinya ikhlas itu. Tidak nak orang tahu. Wa bidzalika, dengan sebab tu, tatakhallasu 'anir riya, licing hati engkau tu daripada riak. Jangan nak sedekah dalam tabung masjid tu akak 50 riyal tinggi, pahala tak paling dah bola. Nak bagi orang tengok kiri kanan. Pasal apa dah yang kuat ni? RM50 nak masuk ke tabung masjid. Barulah lega, slow masuk. Kadang-kadang masuk tu masuk dengan ikhlas. Tak semestinya tangan kiri ke tangan kanan lah, tapi moleknya guna tangan kanan lah. Satu. Kenapa? Karena maksud dengan infak tu al-khalasu min razilatil bukhli, supaya licing hati daripada kekejian kedekut. Juga. Kemudian yang keduanya, antahzara minal manni, waspada daripada mengukit-ngukit. Bakit jangan duk bakit balik. Seorang ni kalau tidak aku sedekah tak jadi ni musagin ni. Jangan duk ngukit balik. Padahal dia sedekah mozek sekeping je. Ngukit habis ni. Kalau sekeping pun tak siap ni ayat kalau saya tak sedekah tu. Jangan duk ngukit gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya, baik, antakhrajahu
an tukhrijahu, bahawa engkau keluarkan min atyabi amwalika wa ajwadika, keluarkan harta tu daripada sebaik-baik harta. Nah gitu dah, jangan pilih-pilih duit ceria hok hancur hok lebu, nah hok seletik berapa kali seletik dah dia, hok tu lah yang masuk dah tabung masjid tabung surga. Jangan pilih ceria pun tak apa, tapi hok mau bank sedap. Oh, bau tu sedap duit tu. Hak bau keluar daripada bank. Tu. Seria pun tak apa, biar comel. Itu pilih harta hak comel kita nak sedekah. Ar-rabi'u, yang keempat, ambil sikit-sikit ni. Ada 2 minit lagi. An tu'tiya biwajhin talqin mustabshirin wa anta bihi farhanu ghairu mustakrihin. Dalam keadaan memberi itu wajahmu biar senyum, mustabshirin, wa anta bihi farhanu ghairu mustakrihin. Mu yang gembira, happy. Jangan beri tu muka cetung. Lalu pula dan ngata tabung ni muka nak cetung. Allah serabut laku tabung ada semua. Jangan cetung, senyum. Senyum, happy waktu tu. Happy senyum. Nah, banyak happy pula. Habis lari aku. Nah, itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima ni, anta takhayyara li sadaqatika mahallan tazakku bihi as-sadaqatu. Engkau pilih untuk sedekah engkau tu akan tempat yang suci dengan dia oleh sedekah. Mana? Wahwal muttaqiyul alimu, orang yang bertakwa, orang yang alim, allazi yasta'inu biha ala ta'atillah azza wa jalla wa taqwahu, yang menolonglah dengan harta yang kamu beri kepada dia tu di atas ibadat taat dan ketakwaannya. Tu tu dah berkali hak ni dah ni batu orang batak wi zakat ketuk buru dak tu ni. Ada yang kelima ni dah. Sebab apa? Sebab Nabi kata la ta'kul illa ta'amat taqiyyin, jangan kalian makan melainkan akan makanan orang bertakwa. Wala ya'kulu, dan jangan kamu wala ya'kulu ta'amaka, dan jangan memakan akan makanan engkau, harta engkau, illa taqiyyun, melainkan orang bertakwa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam at'imu ta'amakum al-atqiya'a, beri makan akan makanan kalian akan orang-orang yang bertakwa. Wa ulu ma'rufakumul mu'minin, dan mereka-mereka yang dikenalkan mereka itu orang-orang yang beriman. Tu maknanya bui ke masjid. Nah, jangan betul dah tu hak masjid buat tu. Nah, orang nak ambil zakat gapo kena mari semaya sini. Surah buat tu comel dah tu. Supaya harta zakat tu bagi kepada orang yang bertakwa, yang mukmin bertakwa. Jangan asal nak naik zakat baru nampak muka surah. Lepas tu sudah ambil duit belah. Tak jemaah tak gapo, betul dah surah anu buat tu comel dah tu. Nah, itulah gitu. Bagi kepada orang yang al-muttaqi. Nak lagi al-alim, orang yang alim. Kenapa? Karena orang tersebut menolong dengan sebab harta kita bagi kepada dia, zakat kita, sedekah kita tu ala ta'atillah azza wa jalla wa taqwahu. Nah, jadi menolong di atas taat ibadat dia dan takwa dia kepada Allah Taala. Habis. Jadi mungkin cukup setakat tu dulu. Nah, yang bola kalakar ni ambil ni. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada tengah hari ini dapat manfaat untuk kita semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, yutihil hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajili wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal yahuda az-zalimin al mujrimin. Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadin wa man nasarahum wa man awanahum wa man walahum. Allahumma ansur al ikhwanana al muslimin wal mujahidin والمستضعفين في فلسطين خصوصا في غزة وفي كل مكان وفي كل أرض الإسلام. رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.